صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصبح بدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi linisan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapatlah sama-sama kita meneruskan pengajian siri yang ke-12 dalam matan Aqidatul Awam. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung semula pengajian matan Aqidatul Awam pada bait matan yang ke-12, iaitu wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Jadi perbahasan yang kita akan masuk sebentar saja lagi adalah perbahasan yang berkenaan dengan sifat harus ataupun jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud terjemahan matan tersebut? Wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi, dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala bifadlihi, dengan kurniaan, dengan anugerah darinya, wa adlihi, dan keadilannya, tarkun, iaitu meninggalkan likulli mumkinin, meninggalkan setiap perkara yang mungkin sebagaimana dia melakukannya, iaitu melakukan perkara yang mungkin. Jadi apa yang difahami, disimpulkan daripada matan ini ialah harus bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara mungkin dan meninggalkannya, iaitu menjadikan perkara mungkin. Apa itu mungkin? Mungkin ialah makhluk, sesuatu yang berubah daripada tidak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Itu mungkin. Dan mungkin juga kita boleh istilahkan sebagai makhluk lah. Boleh Allah Ta'ala jadikan makhluk dan boleh Allah Ta'ala tidak jadikan makhluk. Begitu. Boleh Allah Ta'ala mengadakan mungkin, ataupun boleh Allah Ta'ala meninggalkan, tidak menjadikan perkara yang mungkin. Jadi syarahan ataupun kupasan yang lebih lanjut kita akan baca daripada kitab Nuruz Zalam, iaitu syarah kepada Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, salah seorang ulama Nusantara yang hebatlah dalam menjaguh dalam pelbagai lapangan keilmuan, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan baca sedikit sebanyak dia punya syarahan kepada bait matan ini, itu wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi ay yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu an yakhluqal khaira wasyarra wa yajuzu an yakhluqal islama fi zaidin wal kufra fi amrin wa ilma fi ahadihima wal jahla fil akhar. Ay yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib ke atas setiap mukallaf. Jadi wajib atas kat sini adalah wajib syarak, iaitu wajib yang buat dapat pahala, tinggal dosa. Wajib ke atas setiap mukallaf, orang Islam yang mukallaf, yang dibebani dengan hukum taklifi yang 5 itu, an ya'taqida, bahawa dia mengiktikadkan, dia meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu harus baginya an yakhluqal khaira, mencipta, menjadikan segala perkara yang baik dan buruk. Segala perkara yang baik dan buruk tu semua Allah jadikan, Allah cipta.
Apa contoh dia? Wa yajuzu an yakhluqal islama fi Zaidin. Dan harus bagi Allah Ta'ala mencipta Islam, keislaman dalam diri Zaid. Dan harus bagi Allah Ta'ala menjadikan kekufuran pada diri Ammar. Bukan wajib Allah Ta'ala bagi keislaman pada seseorang, dan bukan wajib Allah Ta'ala bagi kekufuran pada seseorang. Harus bagi Allah Ta'ala menjadikan keislaman, dan harus Allah Ta'ala menjadikan kekufuran, iaitu sebalik, lawan kepada Islam. Wal ilma fi ahli, dan harus Allah Ta'ala bagi ilmu kepada seorang, dan harus Allah Ta'ala tak bagi ilmu, ataupun dalam kata lain bagi kejahilan pada seorang yang lain. Harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa lagi contoh yang dibawa oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani ni? Wa ithabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu wa iqabuhu lil 'asi 'adlun minhu li'annahu an-nafi'ud darru. Dan harus juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ithabatuhu, iaitu mengurniakan ataupun memberi pahala kepada orang yang berbuat taat. Harus sahaja. Fadlun minhu, dan perbuatan tersebut fadlun minhu, merupakan suatu anugerah daripadanya. Wa iqabuhu lil 'asi, dan iqab iaitu hukuman, siksaan kepada orang yang bermaksiat, itu adalah suatu bentuk keadilan daripadanya. Li'annahu, kerana Allah Ta'ala jualah an-nafi'ud dar. Allah Ta'ala jualah Tuhan yang memberikan manfaat. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala jualah Tuhan yang memberikan mudarat. Sebab tu disebut dalam matan Jawharatul Tauhid, sebut bahawa fa in yusibna fa bimahdhil fadli wa in yu'azzib fa bimahdhil adli. Kalaulah jika kita diberi ganjaran, jika kita diberi ganjaran pahala, itu adalah semata-mata kerana fadli, iaitu anugerah, kepemurahan ataupun kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita, itu semua, ataupun bagi ganjaran kepada kita semua, adalah semata-mata kerana kurniaan daripada Allah Ta'ala. Wa in yu'azzib, kalau Allah Ta'ala bagi siksa, bagi hukuman, itu adalah semata-mata kerana keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu an-nafi'u ad-dar, dan bukannya wajib Allah Ta'ala orang yang buat, contoh orang yang solat, orang yang puasa, orang yang sedekah berjuta-juta, bukan wajib bagi Allah Ta'ala bagi pahala. Bukan wajib, bahkan harus sahaja bagi Allah Ta'ala bagi pahala. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala. Contoh orang orang yang buat dosa menggunung tinggi dia buat, contoh, bukan wajib bagi Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Tak wajib, harus sahaja bagi Allah Ta'ala. Boleh jadi Allah Ta'ala tak masukkan dia ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab apa? Sebab sebiji ataupun sebutir keimanan yang sebesar biji sawi yang ada dalam hati mereka. Begitu. Tak wajib bagi Allah Ta'ala dalam urusan tersebut memasukkan orang dalam syurga dan memasukkan orang neraka. Tak wajib, bahkan harus sahaja bagi Allah Ta'ala. Wa innama hazihi ta'atu wal ma'asi alamatun ala anna Allah Ta'ala yusibu wa yu'akibu man ittasafa bihima. Dan hanya senya ketaatan dan maksiat ini adalah suatu tanda bahawa Allah Ta'ala memberikan pahala dan memberikan hukuman bagi orang yang bersifat dengan kedua-duanya ini. Faman arada sa'adatahu wa faqahu li ta'atihi, maka siapa yang Allah Ta'ala kehendaki akan kebahagiaan, wa faqahu li ta'atihi, Allah Ta'ala akan taufikkannya dengan ketaatan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak akan kebahagiaan pada diri seorang, nescaya Allah Ta'ala akan bagi taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah kekuatan untuk beramal. Allah akan bagi kekuatan untuk taat. Dan bagi siapa yang Allah Ta'ala man arada syaqawatahu, dan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki syaqawah. Apa syaqawah? Kesengsaraan ataupun kecelakaan. Allah Ta'ala akan khalaqa fihi al-ma'siyata, Allah Ta'ala akan cipta baginya maksiat. Allah Ta'ala akan jadikan baginya maksiat. Wa jami'ul umuri min af'alil khairi wasyarri bi khalqillahi li ta'ala li anna Allah Ta'ala khalaqal 'abda wa ma 'amilahu. Dan seluruh perkara, baik perkara itu perkara yang baik ataupun baik perkara itu perkara yang buruk, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang jadikannya perkara yang baik dan buruk. Li anna Allah Ta'ala khalaqal 'abda, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menjadikan hambanya dan apa yang dibuat oleh hambanya. Bermaksud apa? Allah Ta'ala yang mencipta segala perbuatan kita. Kita solat,
zakat, puasa, haji dan yang lain yang berupa kebajikan dan kebaikan tu semua hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi taufik kepada kita untuk buat. Kemudian kalau kita buat perkara yang buruk, buat perkara yang jahat, buat perkara yang mengundang dosa dan seumpamanya, hakikatnya sebenarnya itu pun datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bincang tentang hakikat, bukan adab soal lain. Contoh kita nisbahkan bahawa segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang buruk jua datang daripada Allah secara hakikatnya, tapi disandarkan pada diri kita yang hina, yang jahil dan sebagainya. Hakikatnya apa? Segala perkara yang baik dan segala perkara buruk tu hakikatnya datang daripada Allah, tapi secara adabnya kita nisbahkan semua yang buruk tu kepada kita, walaupun dalam hati kita kita meyakini bahawa Allah Ta'ala jua yang hakikatnya menjadikan segala perkara yang buruk tersebut. Begitu cara faham dia. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Jadi sebenarnya hakikat Allah Ta'ala yang menjadikan seorang tu mencuri, berzina, merompak, minum arak dan sebagainya secara hakikat. Tapi ada perbahasan dia lah. Tak boleh kita terus kata stop ataupun terhenti pada perbahasan tersebut, kenyataan tersebut. Sebab apa? Kita bukannya macam Jabariyah. Golongan Jabariyah suatu golongan yang kata dalam bahasa yang mudah, pasrah sahaja dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala jadikan seseorang itu contoh peminum arak, maka dia pun aku pasrahlah dengan takdir bahawa Allah Ta'ala jadikan aku ni minum arak, jadi aku tak payah berubah sebab apa, dan memang Allah takdirkan. Jadi kenyataan macam tu sebenarnya bersalahanlah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mirip dan cenderung kepada akidah Jabariyah. Sebab apa? Dia pasrah sahaja dengan ketentuan yang apa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita supaya ada kasbun, ada usaha. Mana datang usaha tersebut? Daripada akal fikiran kita yang waras, yang Allah Ta'ala bagikan untuk kita pilih perkara yang baik dan buruk. Dengan sebab kita memilih perkara yang baik, maka Allah datangkan suatu konsep yang nama dia usaha. Ada usaha di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, ada kasab. Sebab itu disebut oleh Ibrahim Laqani dalam Matan Jawharah Tauhid, wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Apa dia? Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah ada kasab, ada usaha yang dipertanggungjawabkan. Bihi walakin, akan tetapi dengan usaha tersebut tidaklah tidaklah usaha tersebut memberi kesan, memberi pengaruh. Sebab hakikatnya yang memberi kesan, yang memberi mudarat, sama ada baik atau buruk, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bagi usaha. Adapun apa yang terjadi pada kesudahan hayatnya, itu sendiri kita pun tak tahu. Hakikatnya kita pun tak tahu. Kita hanya dianjurkan untuk berusaha sahaja. Dan kita ikut sunnatullah. Sunnatullah kata kalau orang tu buat baik, nescaya Allah Ta'ala akan bagi pahala. Kalau kita buat jahat, kita akan bagi dosa. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kes ini, bahawa kalau kita buat baik, insya-Allah lah Allah bagi pahala. Kalau kita buat jahat, Allah akan azab kita dan sebagainya. Begitu. Okey, tengok lagi. Wa huwa alladhi yasru anhu an-naf'u wad-darru fala khaira wala syarra wala naf'a wala darra illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Tuhan yang yasduru anhu, yang bersumberkan daripadanya apa dia? An-naf'u wad-dar. Apa dia? Manfaat dan mudarat. Allah Ta'ala yang bagi manfaat, Allah Ta'ala yang bagi mudarat. Fala khaira wala syarra wala naf'a wala darra illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada manfaat, tidak ada kemudaratan, melainkan dialah semuanya itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahina izin yang bagi lil abdi an yakuna i'timaduhu alaihi ta'ala wahdahu fala yarju wala yakhsha ahadan ghairahu ta'ala. Dan maka pada ketika itu sepatutnya bagi seseorang hamba itu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Fala yarju, maka tidaklah dia berharap dan tidak takut pada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kalau Allah Ta'ala macam tu yang bagi
taat Allah Ta'ala, yang bagi manfaat Allah Ta'ala, bagi mudarat Allah Ta'ala, maka kita semata-mata kita tak berharap pada lain, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dalam Nurul Zalam. Jadi kita cuba kupas pula apa yang disebut oleh Syekh Fudhali dalam Kifayatul Awam pada perbahasan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kita tengok sama-sama, insya-Allah. Ada perbahasan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Saya juga merujuklah kitab lain untuk lebih memahamilah perbahasan berkenaan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Cuba kita baca sikit. Al-aqidatul hadiyatul wa arba'ul al-aqidatu al-hadiyatu wal arba'un al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Dan akidah yang ke-41 adalah harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa disebut sebagai akidah yang ke-41? Sebab apa? Sedar tak sedar sebenarnya sidang penonton muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedar tak sedar sebenarnya kita telah belajar simpulan keimanan yang ke-41. Kita dah masuk 41 simpulan keimanan daripada 50 simpulan keimanan. Mana datang daripada awal tu, mana datang? Kita belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20. Daripada wujud sampailah habis. Kemudian sifat harus bagi Allah Ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ada 20. Daripada Adam sampailah kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam. Kemudian barulah kita masuk yang ke-41. 20 dah 40. Kemudian masuklah yang ke-41, iaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah Ta'ala yajuzu fi haqqihi an yakhluqal khaira wasyarra wa yajuzu anna Allah Ta'ala yakhluqul islama fi zaidin wa kufra fi amrin wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhar. Ini sebenarnya sama saja perbahasan dalam Nurul Zalam. Kita baca lagi. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan ala kulli mukallafin anna al-umura khairaha wa syarraha biqada'in wa qadar. Dikata kat sini, dan di antara yang wajib kita i'tiqadkan bahawa setiap mukallaf itu wajib beriman, meyakini bahawa setiap perkara yang baik dan perkara yang buruk itu adalah dengan sebab qada' dan qadar Allah. Ketetapan dan ataupun ketentuan dan pelaksanaan qada' dan qadar. Senang, qada' dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksud qada' dan qadar kat sini? Wa ikhtalafa fi makna al-qada'i wal qadar. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan makna qada' dan qadar. Dikatakan bahawa qada' itu adalah iradatullahi ta'ala wa ta'alluquha al-azaliyyu. Qada' tu apa? Qada' adalah kehendak, ketetapan ataupun kehendak Allah Ta'ala, wa ta'alluquha al-azali, dan keterkaitannya itu sejak azali lagi. Kehendak Allah Ta'ala itu berhubung kait dengan masa azali. Bukan masa pun, sejak azali. Satu tempoh yang tidak ada makhluk pada ketika itu. Itu azali. Wal qadar, apa itu qadar? Ijadullahi ta'ala al-asya'a ala wafqil iradah. Apa qadar? Qadar ialah pengadaan Allah Ta'ala akan sesuatu atas kesepakatan ataupun kesesuaian dengan iradah. Allah Ta'ala menjadikan pengadaan Allah Ta'ala, maaf, pengadaan ataupun Allah Ta'ala menjadikan akan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal iradatu ta'ala al-muta'alliqa azalan bi annaka tasiru aliman aw sultanan qada'un. Jadi dibagi contoh. Maka iradah, ini qada', contoh qada'. Maka iradah Allah Ta'ala yang bersangkut paut dengan azali itu bahawa Allah Ta'ala dengan kehendaknya nak menjadikan kamu seorang yang alim, au sultanan, atau seorang penguasa ataupun raja. Qada'un adalah suatu bentuk qada'. Kehendak Allah Ta'ala nak jadikan seorang tu alim ataupun nak jadikan seorang itu seorang penguasa, raja, maka kehendak, ketentuan Allah Ta'ala sejak azali itu dipanggil sebagai qada'. Ketentuan, kehendak Allah Ta'ala sejak azali nak jadikan seorang tu alim, nak jadikan seorang itu sultan, raja dan sebagainya, maka kehendak dan ketentuan itu dipanggil sebagai qada'.
Adapun ijadul ilmi fika ba'da wujudika, adanya ibu pula, adanya ilmu, pengadaan Allah Ta'ala jadikan ilmu pada engkau setelah mana engkau wujud, ataupun Allah Ta'ala jadikan jadikan kau itu raja, maka pada masa kau jadikan seorang raja itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, itu disebut sebagai qadar. Sekali lagi, kalau qada tadi, qada ialah apa? Kehendak Allah Ta'ala nak jadikan kau ni alim, nak jadikan kau ni seorang raja. Kehendaknya itu pada masa azali itu dinamakan sebagai qada. Adapun qadar, apa maksud qadar? Dalam bahasa kita pelaksanaan lah kan. Pelaksanaan atau pengadaan. Pelaksanaan ataupun Allah Ta'ala jadikan ilmu pada diri engkau tu setelah mana kau wujud, ataupun Allah Ta'ala jadikan kau seorang raja sesuai dengan kehendak Allah tadi, itu disebut sebagai qadar. Begitu. Wakila dikatakan qada itu apa? Ilmu Allah. Diguna ilmu pula. Kalau tadi iradatullah ta'ala wa ta'alluquhal azali, itu iradah. Kalau qada kat sini menurut kil yang lain, pendapat ulama yang lain, disebut ilmu Allah Ta'ala yang azali, wa ta'alluquhu bil ma'lum, dan ta'alluqnya dengan perkara yang diketahui. Wal qadar, apa maksud qadar? Qadar ialah pengadaan Allah Ta'ala akan sesuatu atas kesesuaian dengan ilmu. Maka ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu al-muta'alliq azalan bi anna syakhsa. Ini dia bagi contoh lah. Dia bagi contoh macam mana gambaran qada kat sini. Maka ilmu Allah yang azali ini bi anna syakhsa, bahawa seseorang itu dia menjadi alim. Allah Ta'ala mengetahui bahawa seorang itu akan menjadi alim setelah mana dia wujud, ba'da wujudihi, maka itu sebut sebagai qada. Ilmu Allah Ta'ala sejak azali bahawa dia mengetahui yang seorang itu akan jadi alim setelah mana dia akan wujud nanti, maka itu disebut sebagai qada. Wa ijadul ilmi ba'da wujudihi qadar. Fahamlah kat situ bahawa ijadul ilmi, Allah Ta'ala menjadikan ilmu setelah mana dia wujud, itu disebut sebagai qadar. Okey, panjanglah perbahasan tentang qadar ni. Tadi apa yang kita nak faham adalah qada adalah ketentuan, iradah ataupun ilmu Allah Ta'ala sejak azali bahawa seseorang itu akan menjadi apa? Alim ke, akan menjadi seorang raja ke, akan menjadi seorang apa yang macam sekarang ni ke, apa yang kita buat sekarang ni, semua dah ditentukan sejak azali kehendak Allah Ta'ala, itu sebut sebagai qada. Adapun kalau kita buat sekarang ni, contoh kita baca kitab, kita duduk majlis ilmu, kita melazimi para ulama, itu dinamakan qadar. Benda yang dah berlaku, yang dah dilakukan oleh makhluk, disebut sebagai qadar. Begitu. Pelaksanaan lah maksudnya, kalau kita istilah kita yang kita ma'ruf kan. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Ini perbahasan tentang Mu'tazilah lah. Mu'tazilah menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni wajib baginya buat baik. Wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat perkara yang baik ataupun buat perkara yang terbaik. Wajib bagi Allah Ta'ala. Ni di sisi Mu'tazilah. Kita katakan bahawa kita rad pendapat Mu'tazilah dengan menyatakan bahawa mana? Disebut dalam ni. Sebentar. Ni. Wa mimma yuraddu 'ala al-mu'tazilah anna al-atfala yanzilu bihimud darar min al-asqam wal amrad. Kita katakan kalaulah Allah Ta'ala wajib baginya berbuat baik ataupun buat perkara yang paling terbaik, maka kita boleh rad. Kita katakan kanak-kanak ni, atfal ni, boleh turun padanya ataupun boleh terkena penyakit yang memudaratkan dirinya. Kanak-kanak yang tak berdosa dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok boleh terkena penyakit, contoh kanser ke dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala wajib berbuat baik ataupun berbuat paling baik, maka Allah Ta'ala sepatutnya tak menjadikan kanak-kanak itu terkena penyakit kanser dan seumpamanya. Maka kat sini daripada hujah ini tertolaklah sebenarnya kalam Mu'tazilah yang menyatakan bahawa wajib bagi Allah Ta'ala buat perkara yang terbaik
atau buat perkara yang baik. Bahkan harus sahaja sebenarnya bagi Allah Ta'ala buat perkara yang baik dan buat perkara yang buruk. Begitu. Tidaklah sampai tahap wajib. Ini disebut dalam Kifayatul Awam juga. Kita baca lagi apa yang poin-poin penting kat sini. Dikatakan bahawa wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah Ta'ala yajuzu an yura fil akhirah lil mu'minin, dan di antara perkara harus kita i'tiqadkan bahawa harus bagi Allah Ta'ala dilihat di hari akhirat. Harus bagi Allah Ta'ala dilihat di hari akhirat. Ini banyaklah perbahasan tentang perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ni berada di antara tengah-tengah di antara golongan Jabariyah dan golongan Qadariyah. Dengan golongan Qadariyah dan golongan Jabariyah. Golongan Qadariyah ni menyatakan bahawa manusia ni yang ciptakan perbuatannya sendiri. Manusia yang ciptakan perbuatannya sendiri. Setiap perkara yang baik, setiap perkara yang jahat, semua dilakukan oleh diri kita sendiri. Tak ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Jabariyah, semua perbuatan yang kita lakukan semuanya Allah Ta'ala yang buat. Kita solat sebenarnya Allah Ta'ala yang buat. Kita mencuri sebenarnya Allah Ta'ala yang buat dan sebagainya. Dari satu sudut Qadariyah betul, Jabariyah betul. Dari satu sudut. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah kita ada usaha. Kalau kita bahas bab Qadariyah, disyariatkan usaha, itu kasab. Usaha untuk melakukan perkara yang baik. Disyariatkan usaha. Kita bukan macam Jabariyah. Jabariyah ni terus kita berserah pasrah dengan ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari satu sudut pula, kita ni pun macam Jabariyah. Sebab apa? Kita, memang betul kita kena mengharapkan ataupun kita katakan bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan perkara yang baik dan sebagainya, tapi kita tak 100% pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tetap juga usaha, kita tetap juga solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Sebab tu dalam Quran nanti ada yang disebut sebagai ayat syariat, ada yang disebut sebagai ayat hakikat. Ada yang disebut sebagai ayat hakikat. Jabariyah dari sudut dia pegang hanya pada hakikat sahaja. Qadariyah dari satu sudut dia hanya pegang kepada syariat semata-mata. Bagi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tengah-tengah, mu'tadil. Kita ambil perkara yang baik, iaitu maksudnya apa? Kita pegang kepada syariat dan hakikat. Begitu. Kita pegang syariat bahawa kena juga usaha terhadap apa yang kita lakukan selama ini, dan masa yang sama kita meyakini bahawa semua itu telah ditakdirkan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi usaha kepada kita, yang dengan usaha tersebutlah yang akan memasukkan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbahasan dalam sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jaiz. Perkara ini sangat penting untuk difahami supaya kita tak terkesanlah dengan fahaman Mu'tazilah ataupun Qadariyah tadi dan fahaman Jabariyah yang saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan sedikit kefahaman yang dengannya, walaupun sedikit kefahaman tersebut kita beramal, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah redha segala perbuatan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
والليل دجى